Assalamualaikum dan hai. Pada hari ini, kumpulan kami akan membentangkan tentang isu bayi tabung uji. Kumpulan kami terdiri daripada Adib Sikri, Adam Razak, Mifzal dan saya, Nabi Norman. IVF ataupun in vitro fertilization iaitu persenyawaan atau percantuman antara benih lelaki iaitu sperma dengan sel telur perempuan iaitu ovum di luar rahim. Konsep bagi bayi tabung uji bukannya bermakna kehamilan itu membesar dan tumbuh hingga menjadi bayi di dalam tabung uji, akan tetapi hanya sekadar proses persenyawaan sahaja yang berlaku di luar tubuh. Perkembangan dan pembesaran jasad bayi sebenarnya berlaku di dalam rahim. Punca ataupun faktor isu kenapa orang mengambil IVF. Teknik IVF disyorkan kepada wanita yang sudah berkahwin selama 2 tahun dan masih belum dikurangkan zuriat, mungkin disebabkan kegagalan tube fallopian atau ketidaksuburan yang tidak dikenal pasti. Punca kedua adalah penyakit endometriosis yang menyebabkan ketidaksuburan di kalangan wanita. Ia disebabkan oleh ketumbuhan selaput dinding rahim seperti di kilang telur, dinding pelvis dan saluran peranakan. Ia menyebabkan saluran peranakan rosak atau tersumbat dan kurang melakukan hubungan intim disebabkan kesakitan yang mungkin dialami semasa melakukan hubungan seksual bersama pasangan. Seterusnya, saya Adam Abdul Razak akan membentangkan bayi tabung uji melalui sains dan teknologi. Bayi tabung uji ini mempunyai 2 cara. Yang pertama ialah persenyawaan dalaman dan yang kedua ialah persenyawaan luaran. Cara pertama ialah benih suami akan dikumpulkan dan disimpan untuk proses persenyawaan. Pada hari persenyawaan, sperma suami akan dicucuk terus ke dalam tiub fallopian isteri bagi memudahkan pergerakan sperma terus ke ovum untuk disenyawakan. Manakala cara kedua ialah persenyawaan luaran. Persenyawaan luaran adalah apabila benih suami dan isteri dikumpulkan untuk proses persenyawaan yang berlaku di dalam tabung uji. Selepas sperma dan ovum berjaya disatukan sehingga membentuk embrio tersebut akan dimasukkan ke dalam rahim isteri untuk dilekatkan ke dalam rahim isteri. Sejarah mengenai in vitro fertilization. In vitro fertilization ini telah bermula sejak dari tahun 1909 lagi. Pada tahun 1965, seorang saintis British, Robert Edward, telah berjaya mensenyawakan ovum melalui teknik in vitro. Beliau bekerjasama dengan seorang pakar sakit puan di Oldham, England, Patrick Steffey. Pada tahun 1975, Edward dan Steptoe telah berjaya menghasilkan kehamilan luar rahim melalui teknik IVF dan telah mengalami keguguran. Pada tahun 1977, seorang pesakit Steptoe bernama Leslie Brown yang mengalami masalah kegagalan tube fallopian telah menjalani pembedahan untuk mengambil ovum. Ovum yang telah disenyawakan berkembang menjadi 8 sel embrio dan dimasukkan semula ke dalam rahim Leslie selepas 2 hari persenyawaan. Pada Disember 1977, Leslie telah disahkan hamil melalui pemindahan ovum yang telah disenyawakan melalui kaedah in vitro tersebut. Bayi tabung uji yang pertama ini mencipta sejarah apabila dilahirkan pada 25 Julai 1978 dan diberi nama Leslie Joy Brown. Adakah kaedah bayi tabung uji ini menyalahi etika atau tidak? Kaedah bayi tabung uji ini diharamkan sekiranya: yang pertama, diharamkan jika penggunaan sperma daripada lelaki lain selain daripada suami sendiri. Yang kedua, diharamkan jika ovum atau telur wanita daripada wanita selain isteri sendiri. Yang ketiga, jika penggunaan ibu tumpang iaitu sperma suami dan ovum isteri disenyawa melalui kaedah IVF, kemudian embrio ditumpangkan pada wanita lain. Yang keempat, diharamkan jika tabung sperma suami yang telah meninggal dunia. Diharamkan bagi seseorang balu menggunakan air mani suami yang telah meninggal dunia bagi tujuan menghasilkan bayi tabung uji. Ini kerana hubungan perkahwinan sudah tamat apabila suami meninggal dunia. Yang terakhir, diharamkan jika melakukan kaedah pemilihan jantina. Tindakan ini dikira anda telah mencampuri urusan Allah dan tidak menerima takdir. Kaedah bayi tabung uji ini dibolehkan
Kaedah bayi tabung uji ini dibolehkan jika air mani suami disuntik secara langsung ke dalam rahim isteri sehingga berlaku pembinihan langsung di rahim tanpa proses persetubuhan. Akan tetapi, kaedah ini diperbolehkan jika dalam keadaan darurat sahaja. Kesan terhadap masyarakat dan negara. Yang pertama, membantu pasangan yang tidak subur. Yang kedua, melahirkan bayi perematan dan kurang berat badan. Yang ketiga, menyebabkan kos yang tinggi. Yang keempat, timbulnya masalah kehamilan ektopik. Yang kelima, mengalami sindrom hiperstimulasi awari. Dan yang terakhir, populasi akan meningkat. Kesimpulannya, kaedah bayi tabung uji ini adalah teknik fertilisasi antara sperma suami dan set telur isteri yang masing-masing diambil, kemudiannya disatukan di luar kandungan iaitu in vitro. Terdapat dua hukum mengenai bayi yang dihasilkan melalui kaedah IVF ini. Yang pertama, ianya dibolehkan jika sperma yang diambil merupakan sperma yang berasal daripada suami dan isteri yang sah dan ditanam dalam rahim isteri, bukan rahim orang lain tau. Yang kedua, ianya tidak boleh jika sperma yang diambil daripada lelaki yang lain atau sperma yang ditanam pada rahim wanita yang lain. Jadi itu sahaja daripada kumpulan kami. Sekian, terima kasih.